Alright guys, so sekarang kita dalam segmen hantu apa tu? Ayolah, seram sikit. Kita orang nak menceritakan tentang warehouse Cikidot, Ciki Foodie diganggu oleh makhluk halus lagi. Tak tahu sama ada benda ni dihantar secara sengaja ke ataupun benda tu memang dah ada ke. Saya tahu daripada ejen sebelum-sebelum ni yang duduk rumah tu tak lama, 6 bulan 7 bulan keluar, kita orang paling lama. Yang saya perasan dekat setiap tingkap dia ikat dengan tali tasbih. Time-time saya tengah main handphone tu, tiba-tiba saya punya dekat tengkuk ni meremang guys. Keadaan kerusi tu berterabur yang macam kena tiup angin yang sangat kuat. Dan tali tasbih tu pun dah terbuka. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no Hi guys, welcome back to Cikidot Channel. Alright guys, so sekarang kita dalam segmen hantu apa tu? Ayolah, seram sikit. Alright guys, so kita dalam Jangan sampai aku ni segmen hantu je ya. kita dalam segmen apa guys? Cerita Cerita seram. Horror. horror normal, tiba. Cikiror. Horror dan Guys, korang horror. komen kat bawah apa patut kita orang letak Yes, Ciki seram. segmen ni Ciki. sebabkan back to back kita orang sekarang ni banyak pula diganggu dengan gangguan-gangguan macam Dan ni. korang pula suka dengar. Kita pun rasa sebelum ni- seronok sebab tak payah makan. Sebelum ni kita orang tak pernah share pun. Rido and still tu. Kita orang nak cerita sebenarnya kita orang kan baru lepas event di Bangi. Okay. Yes. Bangi tu adalah event Ciki Donut yang macam kita orang berniaga jual Dessert ni lah, and chocolate pada- festival. pada yang tak tahu. Tapi tak ada kaitan pasal event tu pun. Kita orang nak menceritakan kejadian selepas event tu. Alright guys, so apa kita orang nak buat hari ni ialah kita orang nak menceritakan tentang warehouse Cikidot, Ciki Foodie diganggu oleh makhluk halus lagi. Okay. So kita orang tak tahu kenapa sekarang ni back to back kejadian-kejadian ni berlaku pada Cikidot. Macam Icha cakap sebelum ni, tak tahu sama ada benda ni dihantar secara sengaja ke ataupun benda tu memang dah ada ke Ataupun mungkin sebab waktu dia, macam kita kan selalu habis kerja malam, lewat malam. Ataupun sebenarnya mereka pun tahu PKP dah tak ada. Mereka And bekerja. ataupun sebabkan yelah warehouse kan, kita bukan selalu ada kat situ. Sebenarnya itulah aku rasa yang itu. kan. Sebab orang kata tak elok tinggalkan rumah lama-lama. Rumah pun tak elok, apakah lagi warehouse yang kita orang dah jarang-jarang datang tu. Setakat datang untuk ambil barang event saja dan barang-barang niaga. Betul. So ceritanya bermula, nak kita tukar mood sekarang lah. Tak, kenapa tak tukar mood dulu? Kita tukar mood. 3, 2, 1. Okay, so sebenarnya kita orang tak plan untuk cerita pasal kejadian ni sebabkan kejadian ni baru sangat berlaku. So kita orang dah cerita kat Bigo tapi ramai DM Zarul, DM Amri cakap dia orang tak dapat tengok dekat Bigo live pasal kejadian Sebab ni. dia orang tak ada Bigo. So dia orang buat kat YouTube. And ada juga yang dah masuk tapi lambat. So disebabkan permintaan anda semua, kita tunaikan pada malam ini. Yes. So kita akan mulakan cerita ni bermula daripada first kita orang masuk dekat dalam warehouse tu. Betul. Kita orang dah buat warehouse tu. Silakan Cak. Okay. Terima kasih lah yang Arif. Betul lah orang. Masuk. Kau tak tahu cerita ni kan? Dengar. Dengar lah ni. Dah main pun? Masum tak tahu cerita ni guys. Tahu. Sebab Yes. Masum dekat JB masa tu dia Family Day. bersama Ada family family tu day. kita tengah buat family day Sambil sambil dah aku rasa kau ni. Sambil healing, sambil BBQ. baring dekat kolam. Yes. Okay, Seperti duyung. Maupun dugong.
Okay, back Okay. to the Okay, mood. so macam yang korang dah tahu, kita orang dah ada produk daripada tahun 2020, which is Cikimi yang pedas tapi sedap. So masa tu memang tengah hit, produk tengah hit, dan kita orang tak tahu nak letak tempat kat mana sebab rumah kami dah tak boleh nak letak, rumah Aicha tak boleh nak letak, rumah saya tak boleh letak. Maka kami ambil lah satu kawasan perumahan dan kami jadikan rumah tu sebagai half office dan half warehouse. Rumah 2 tingkat, ada 4-5 bilik. Tapi guys, sebenarnya kita orang rasa sangat pelik masa awal-awal tu sebab rumah ni cantik, rumah ni nampak gah daripada luar, tapi dia punya sewa tu orang kata agak murah dan rumah tu tak sepatutnya kosong sebab dalam tu memang dah di-renovate cantik, memang rumah family. Kalau korang sampai-sampai tu, korang akan nampak macam serius rumah macam tak ada orang nak duduk. Memang lawa besar macam ni nak jadi aku punya store. Sangat minimalis. Okay? Tak sesuai untuk jadi store, tapi kita orang macam rasa bangga kita orang punya store Cikimi yang tu adalah satu tempat yang nampak gah macam tu. Adakah tu sebabnya kenapa orang tak nak duduk situ? Tak tahu juga. Tak sure. Sebab yang Aicha tahu daripada ejen sebelum-sebelum ni, yang duduk rumah tu tak lama, 6 bulan 7 bulan keluar. Kita orang paling lama. Sebab kita tak duduk situ. Korang pernah dengar tak kisah apa tu Banglo Shah Alam Section 17 Diorang stay kat sana tau. Mungkin yang 6 bulan 7 bulan tu diorang stay kat sana. So diorang tak sanggup dikacau apa semua. Tapi kita sebab kita tak stay kat sana, kita just letak barang. So kita tak, dia tak sempat nak berdengki, nak mengacau kita tau. Okay, masa first masuk, masa kita orang view rumah tu, kita orang okay je, tak ada masalah. Kita orang suka dengan diorang punya surrounding semua. Cuma yang tambah sikit, dalam dia tu kan, pada aku sebenarnya macam creepy kat dalam dia. Betul. Kayu-kayu, faham tak? Sebenarnya ada rasa vibe creepy tu ada, tapi semua ignore benda tu sebab dah excited. Sebab dia luar tu nampak macam modern tau. Tangga dia bukan tangga batu, tangga dia tangga kayu. So start kau nak naik tu, belum naik. rasanya yang naik, yang pergi tengok dulu kita ambil. So semalam aku cerita kat Wigo pun belum aku naik weh. So kita naik dekat atas, kita tengok rumah tu apa semua, ada 3 bilik dekat belah atas. So 3 bilik tu semua ada almari kayu. And kita orang pelik, kenapa tak digunakan rumah ni, macam pelik lah. Betul. Macam tu. Okay, itu yang first. Then bila first Cikimi yang sampai, masa tu Cikimi yang sampai bukan sikit-sikit dek. Kita orang hire lah part timer untuk tolong angkat barang dan susun barang. So one of part timer kita orang ni adalah seorang yang orang kata hijabnya dibuka. Dia memang boleh nampak. So bila dia masuk, dia diam, dia senyum, dia just perhati semua tau. Dia diam semua, time makan. So time orang kata time tengah duduk kemas barang susun semua buat macam sampai kerja dah settle. Sebab aku teringat Aicha yang kata bila dapat rasa je aku senyum. Kenapa? Masa episod sebelum ni dapat rasa je. Oh, senyum setiap kali jumpa. Okay, tak. Belum. Lepas tu sampailah Abang Azam cakap. Masa tu Aicha kat luar, Abang Azam keluar, Abang Azam cakap dengan Aicha, boleh dapat timer seorang ni. Abang yelah, abang perasan juga ada satu frame tu. Frame tu dia cakap dengan abang macam ni, kalau kata perasan betul-betul, kalau kata tengok daripada mata kasar, frame ni just frame ayat-ayat Al-Quran biasa. Tapi kalau kata abang tengok betul-betul, cuba abang tengok ini bentuk apa, bentuk tulang, bentuk ni, bentuk tu, dan kita tak tahu apa tujuan frame tu. Dan dia kata dia boleh baca lah frame tu, dan dia kata ayat yang ini memang ayat Quran, tapi yang belakang ni bukan ayat Quran, dia dah campur-campur ayat lain yang kita tak tahu apa maksud dia. Dia kata wallahu alam sawab, kalau salah lah saya, tapi ini apa yang saya perasan. So Aicha cakap, tak apalah bang, frame tu kita simpan dekat satu kat situ ada satu display rak yang display rak kayu. Kat situ ada laci, Aicha suruh Abang Azam letak kat situ, simpan. Lepas tu masa naik atas semua, dia pergi tengok atas sebab Aicha biarkan je, sebab dia kata hijab dia terbuka kan, Aicha biarkan je sebab orang-orang macam ini, orang kata
kita pun tak tahu apa dekat rumah tu. So dia mungkin nak menolong masa tu. So Echa okey je. So Echa bawa naik atas. Dia kata nak solat. Tak apalah adik solat dekat atas. Sebab yang ni pun warehouse ni baru, kita orang pun memang tak ada buat apa-apa lagi. So kalau lebih baik kalau adik kata solat kat atas. Sebab atas tu memang tak ada apa-apa. Semua kurangnya adalah ayat-ayat Quran orang sembahyang kat atas tu. Lepas tu masa tengah bawa dia ke atas tu, bawa lah dia pusing ke bilik. Yang saya perasan dekat setiap tingkap dia ikat dengan tali tasbih. Betul. Itu yang saya nampak. Kita perasan berdua kan? Dekat bawah pun ada. Dekat setiap pintu masuk. Maksudnya semua ada tasbih. Saya tak tahu kenapa. Awal-awal saya husnuzon. Oh senang betul orang ni nak ikat ni, malas betul nak cari barang. Tapi fikir balik, bila dah terfikir balik dengan frame tu, lepas tu dengan setiap tingkap, setiap pintu nak masuk rumah tu memang ada. So saya diam je lah. Sampai sekarang ada. Kita tak usik. Tak berani nak usik sebab kita tak tahu apa yang ada kat rumah tu dan benda tu untuk apa. So saya tak berani usik, saya biarkan. Lepas daripada tu, okeylah, saya minta tolong dia kalau kata azankan penjuru sementara kita ada kat sini kan. Lepas tu buatlah apa-apa yang patut. Kata lepas tu hari tu memang tak ada apa-apa. Cuma kita ada nampak petanda yang kat rumah tu, setiap pintu nak masuk ke rumah tu ada tasbih yang diikat sebagai orang kata pengikat tingkap supaya tak terbuka. Yang kedua is kita ada 2 frame yang pelik, yang bila kita tengok balik, yes memang make sense benda tu. Memang nampak gila bentuk tulang. Lepas tu ada bentuk apa lagi satu. Memang dia siap tunjuk lagi dia, cuba kat tengok dia bentuk apa. So saya anggap macam tak apalah, sebab Echa ni macam korang tahulah, Echa just macam tak apalah dik. Alah, kita tak kacau dia. Kita pun tak kacau dia. Kita pun kat sini pun letak barang, bukan duduk sini. Selagi tak kacau kita, tak apalah, biarlah. Macam tu. Tapi tapi kalau kata akak nak bersihkan, bagi tahu jelah, orang kata untuk jangka masa panjang. Sebab nanti pun dekat sini kan staff ada duduk sini buat kerja office, nak buat kerja-kerja tu, buat bungkus-bungkus untuk buat postage. So kat situ makan ada orang duduk. So macam dia cakap macam ni, adik, akak tak tahu sangat pasal benda-benda macam ni. Adik buatlah mana yang terbaik. Kalau adik kata adik boleh ikhtiar untuk bersihkan rumah ni sementara kita nak buat doa selamat dekat dalam warehouse tu, adik buat dulu. Nanti kan untuk doa selamat tu kita orang akan buat. So dia tolong nama yang patut. Lepas tu kita orang punya staff, dulu kita orang kan buat packaging untuk Ciki Miang kan. Lepas tu ada staff ni kita orang memang suruh dia bekerja kat situ daripada pagi sampai ke petang. Tapi dia ni punya dia punya masa is kita orang tak tetapkan masa, dia free. So kalau dia rasa dia datang tengah hari nak ambil malam, suka hati dia. Sebab dia pun ada, orang kata ada komitmen sendiri dekat rumah. So masa awal dia bekerja dengan kita orang, dia ni memang dia suka balik malam. So dia jenis macam okay dah settle, buat live kejap kat situ ni apa semua, kita okay je asalkan rumah tu ada orang. Lepas sampailah satu masa ni dia cakap dengan kita orang, dia cakap guys, saya kena kacau lah dekat situ, dekat warehouse ni. Dia cakap dengan kita orang. So semenjak daripada tu, tapi kita orang tak ingat apa yang dia dikacau tu. Tapi dikacau dengan benda ni lah. Semenjak daripada kisah tu, hari tu dia dah tak balik malam dah. Petang dia dah terus tutup. Tu pun dia kata petang-petang tu pun dia dah meremang dia punya bulu roma dah, dia cakap. Dia ada macam something vibe yang tak best tau. Tapi kita orang just ignore je, macam tak apa-apa lah, insyaAllah tak apa-apa macam tu. Yang tu okey, yang itulah. Lepas tu dekat kita orang punya warehouse ni, ialah kita orang ada barang dekat situ, barang office, stok terutamanya kan. So Amri dengan Zarul decide dia ambil untuk letak CCTV kat situ. So dan CCTV tu Echa memang tak ada akses untuk tengok CCTV tu, melainkan Zarul saja. Zarul je kan. Zarul saja yang boleh tengok CCTV dekat warehouse tu. Lepas tu ada satu masa tu tiba-tiba Zarul dapat satu detect motion tau. Dia keluar notification pada pukul 2 pagi tak silap. Lepas tu Zarul macam, Amri, asal ada motion detected dekat office pukul 2 pagi. So kita macam macam mana juga kalau kita check kan. Sebab takut orang merompak. Takut orang merompak ke kan. So kita tak tahu apa benda. Tu Zarul buka. Lepas tu dia tengok pusing, tak ada apa-apa weh. Tapi benda tu bergerak. So kita nampak pun benda tu macam black and white. So macam kita tak nampak lah apa benda.
So macam dalam hati tu macam berdebor jugalah nak tengok apa benda kat situ. Dalam masa yang sama takut, dalam masa yang sama nak tahu apa yang ada. Ada sekali pun time tu kita tengah syuting kat sini. Saya ingat lagi saya cakap Cha, Cha, benda ni ada notification lagi. Cha, pagi lah kita memang syuting selalu malam-malam buta kan. Cakap Cha, notification lagi. Itu Cha macam cuba tengok. Dia macam tu. Ingat. So kita orang pun macam okey, aku beranikan diri. Sebab kalau seorang Zarul tak berani sangat nak check. Tu Zarul buka keliling apa semua kan. Lepas tu tak ada apa-apa pun. Kita orang tak nampak apa-apa pun. Tapi benda motion tu, kalau korang nak tahu, dia akan dapat notification setiap kali malam. Yes. Siang-siang Zarul tak akan dapat langsung. Betul. Tapi kalau secara logik pun kita fikir, kenapa benda tu detect something tapi tak ada apa benda? Faham tak? So maksudnya ada something lah kat situ yang bergerak. Sebab kita memang tak ada apa-apa pintu angin yang boleh buka. Betul. Memang kita tak ada buka tingkap, tak ada buka tak apa. ada. So kita pelik. Sebab rumah tu 2 tingkat. Kalau rumah setingkat mungkinlah kita husnuzan. Mungkin tingkat bilik 1 terbuka ke, tingkat bilik 2 terbuka. Rumah 2 tingkat, yang tingkat bawah semua tertutup. Tingkap atas lagi lah tak pernah buka. Sebab kita orang memang takkan buka sebab benda warehouse kan. Sampailah satu tahap tiba-tiba handphone saya sunyi. Saya macam rasa macam lama sangat aku tak dapat notification daripada office ni. Betul. Macam tak ada ke benda ni dah tak ada dah tak ada orang kacau lagi ke apa ke benda kan, bukan orang. Rupa-rupanya benda tu dah telah dimatikan. Kita tak tahu siapa yang matikan. Mungkin kita orang macam dirosakkan secara sengaja. Yes. Kita orang pergi kat sana, kita orang on apa CCTV tu semua, tiba-tiba tak boleh. Betul, dah tak boleh connect, tak boleh apa. So persoalannya siapakah yang mematikan switch CCTV tu? Sebab kita orang tanya juga dekat kita punya staff, orang kata diorang tak tahu, diorang tak buat apa-apa pun dengan switch tu. So kita orang macam pelik, kenapa dah lama tak dapat notification untuk motion detector tu. Sampailah satu tahap tiba-tiba PKP. Yes. Okay. Bila PKP kita kita orang dah tak pergi langsung selama House. beberapa bulan tu. Yes. Lama tak pergi. And tiba-tiba kita orang ada satu bilik meeting. Bilik meeting tu je yang kita orang gunakan kat atas. Kita orang ada meja, kita orang ada kerusi, ada Betul proper lah untuk memang meeting. proper kat situ proper. Tapi Ada setiap kali slideshow. kita orang meeting, kita orang akan susun elok-elok kita punya kerusi, masukkan dekat bawah meja apa semua. Kita akan letak cantik-cantik semua kan. Okay guys, semua dah tutup, semua ni. Okay dah tutup elok-elok. Pak, kita keluar. Tiba-tiba PKP lama. Mangga Bila pun PKP hilang lama? kan? Kat situ tak pakai mangga. Tapi bila kita orang nak datang meeting, bila kita orang nak datang meeting ni selepas PKP dah okey, tiba-tiba kita nak datang balik. So yang beritahu kita Safi Safi ambil gambar, bang, rumah berselerak bilik meeting memang bersepah Ya, semua. kita dah risau lah, diorang Memang pecah tunjuk masuk ke? Yes. Tu risau gila. Kita orang tak risau apa-apa, yang penting stok dulu, stok cukup tak? Tu yang risau tapi semua okey. Tak ada Semua apa okey. yang hilang. Cuma keadaan kerusi tu berterabur yang macam kena tiup angin yang sangat kuat. Dan tali tasbih tu pun dah terbuka. Tali tasbih tu dah terbuka. I mean kalau tak sebenarnya berikat, ini benda bukan Kenapa berikat. tak perasan lah tali tasbih? Sebab aku kan kalau jalan ni kan aku sentiasa check. Tali tasbih yang bulat-bulat tu. So dia masukkan. Hijau. Bukan, kalau tak diikat macam tu je. Sebab tu dia macam mengikat macam tu lah. Tali tasbih yang kat atas je bukan tali tasbih dengan benda tu. Tapi ada macam ni yang Allah Muhammad tu. Pasal dia? Kau dah ambil gambar? Ada tak gambar tu? Kena cari soalan. Kalau ada Bunjuk tu apa? Sebenarnya dekat rumah tu pun ada bunjuk masa yang ingat tak Echa kata yang part timer tolong bersihkan rumah tu tunjuk memang ada bunjuk. bonjot tu yang aku nak cakap tu, yang bawah tu. Terlupa nak cerita. Selain daripada tasbih tu ada satu bonjot macam sok bonjot digantung dekat ujung langsi. Kita orang macam apa benda ni MBPR ke? Tak mungkin lah. Sebab kita tahu benda-benda macam gitu kan. Kita pernah nampak walaupun dalam cerita Nur, walaupun dalam cerita tu memang orang akan pakai bunjuk yang macam tu. Untuk apa sebenarnya bunjuk-bunjuk tu? Tak tahulah, tapi santau. aku takut benda tu untuk pagar sebab ada orang buat untuk pagar tapi kita dah buka pagar tu, mungkin kita yang kena kacau. Kita buka. Ya, sebab benda tu aku cakap dengan part timer tu macam ni, Dek, mana yang terbaik? Kalau kata benda tu untuk kebaikan dan biarlah, tapi kalau awak rasa kena buang dan buanglah. So dia buang.
Tak salah kita buang ke Buang. Anak buang Buang. Tak, tapi persoalannya kenapa owner rumah tu tak beritahu kita pasal benda-benda tu? Sebab kalau beritahu kita Kita tak nak duduk lah. Taklah, yelah kalau dia cakap benda tu untuk melindungi rumah ke apa, beritahu dah, so kita tak akan usik. Ataupun dia beritahu kalau nampak benda-benda pelik macam barang-barang ke situ, jangan Aku usik. kalau owner beritahu orang tak apa bang, saya angkat kaki tak jadi sewa kat sini. Terima kasih banyak. Deposit saya buat sini. Apa daripada kita usik, lepas tu tiba-tiba dia kacau. Macam mana? Tak tahulah, itu pun one of the reason tak tahulah. Sebab tu orang kata kalau kata nampak barang So, jangan kau owner sekarang? jangan suka-suka pegang, jangan suka-suka sentuh. Owner Melayu kan? Owner Melayu. Ah, So dia masalah tadi. bila okey, yang pasal terabur tu sebenarnya meja kita orang terabur apa semua, kita orang macam sempatlah berbalah antara satu sama lain macam korang lah ni hari tu tak ni ke apa semua kan, tak masa tu kunci apa. Abang Azam kot ni apa semua, tapi tak guys, semua macam tak ada lah. Tak ada lah, abang tak ada naik Abang atas. tak ada pergi pun. Abang tak paling-paling ada. pun buka yang bawah je, dia kata stok yang kat bawah je yang terbuka tu, yang atas tak ada langsung. Lepas tu si Safi tu kata bang memang betul, memang bersepah. So masa tu Echa husnuzon, aku husnuzon sebenarnya. Aku macam ni mungkin orang-orang sebelah kiri kanan ni kontraktor Indonesia entah mana masuk, agaknya dia masuk, dia tak jumpa barang berharga, dia kecakan ni, dia keluar. Tapi macam motif lah kalau kata buat macam gitu, sebab memang tak ada barang bawah, tak ada apa-apa yang berusik, tak ada apa-apa yang berantakan, nampak macam kena selongkar, tak ada. Cuma dekat bilik tu je. Cuma persoalannya, kalau benda tu yang berterabukkan, dia buat apa dengan benda tu? Dia main kursi ke Aku memberontak? penat lah, aku tak suka lah pasal ni. Tak tahu kalau kita nak bayangkan sebenarnya bukan satu dekat dalam tu. So, mungkin ramai, mungkin dia beranak-anak. Sebab tu dia orang jadikan kerusi tu sebagai tempat permainan dia orang ke, tak tahulah kan. Lepas tu yang masa yang proses pembersihan yang berdapat timer tu tolong, dia ada cakap macam ni. Kak, rumah ni sebenarnya memang dah dipagar, dah dibersihkan, tapi dia macam tak 100% dipagar sebab yelah macam rumah ni berpagar tapi dia still ada lagi tempat, ada lagi ruang untuk dia masuk. Macam itu. Maksudnya melalui cermin ke, macam itulah. So macam okey, faham. Tak apalah dik, awak buatlah yang terbaik. Tapi kalau macam akak, jenis akak simple, jadi dia tak kacau akak tak kacau dia. Lantak dia lah. Jangan dia kacau-kacau akak. Tapi masalahnya makin lama dia makin berani. Yes, tapi kalau ingatkan balik pada kemasan rumah tu, kalau korang masuk, korang akan nampak macam luar banglo, dalam. Yes. Dia sangat satu Villa dia perasaan, macam villa lama. satu perasaan yang sangat berbeza. Bila kau kat luar macam cantik lah, besar. Bila masuk rasa macam kau dapat rasa vibe seram tu. Lagi-lagi bila kau naik atas tengok bilik. Ambil pernah naik seorang atas nak tengok bilik tau. Tapi ada satu perasaan yang macam rasa macam sempit, rasa macam rumah tu macam ada something yang tengah memati. Habis tu ada sekali tu saya masa tu kita orang meeting tu selalu malam-malam tau. Lepas tu tengah meeting tu tiba-tiba Zarul rasa nak berak. Lepas tu Zarul tak naklah berak dekat bilik meeting tu sebab bilik meeting tu dia punya toilet memang betul-betul kat bilik kita orang meeting. Kalau So, kata takut betul berbau berak juga. memang kena maki. Satu orang dia kena maki dengan 10 orang betul-betul So Zarul kata tak apa korang sama meeting. Lepas tu Zarul tutup pintu diorang, Zarul masuk bilik yang kedua dan ketiga yang belah sana, ada toilet kat belah sana. Lepas tu Zarul rasa macam wish, berani betul aku nak masuk bilik ni kan. Lepas tu Zarul masuk lah, tak ada mentol pula guys kat situ. Zarul pun berani kan. Ada toilet? Ada. Bilik lain? Bilik belakang tu ada toilet untuk bilik yang dua belakang tu. So Zarul pun beranikan diri. Tapi bilik tu dia punya pump tak elok, sebab tu kita tak pernah masuk. Selalu kat situ Safi buat ambil air semayang. So Zarul beranikan diri, Zarul pun membuang dekat situ. Tak sambil gelap-gelap macam tu, gelap gelita. Awak ni cerita seram awak mesti lepas berak kan? Busuk. Bali pun lepas berak. Itulah pasal saya tak boleh berak, nanti seram. So masa saya tengah gelap-gelap tu, saya duduk, saya main handphone kan. Lepas tu time-time saya tengah main handphone tu, tiba-tiba saya punya dekat tengkuk ni meremang guys. Meremang yang macam tak tahu lah, saya tak fikir benda tu sebab saya beranikan diri. Benda tu dah malam. Lepas tu bila beremang tu kat tengkuk tu, saya rasa macam aduh, kenapa pula ni. So saya tengah cerita ni pun saya boleh meremang lagi sebab saya teringat momen masa tu. Aku dah faham dah kenapa.
kain kau busuk sangat, benda tu pun tak suka. Dah 2 kali Bukan. dah cerita berak kena kacau. Bukan guys, tapi benda tu memang rasa lain. Orang kata bila dekat meremang tengkuk maksudnya memang ada. Kalau kat tengkuk maksudnya memang ada. So masa tu lepas tu saya tak cerita pun dengan diorang. Saya terus macam okey settlekan apa yang saya ni. Lepas tu saya masuk dalam bilik balik. Tapi sebenarnya saya terfikir, aku patut cerita ke tak kat diorang? Kalau aku cerita, nanti diorang kata nak meeting kat sini. So saya diamkan 1000 bahasa sampai sekarang baru korang tahu kan. Saya tak pernah cerita kat diorang. Benda tu dah pagi-pagi, maksudnya malam kita dalam pukul 10-11 macam tu lah. Tak ada lampu ke berak juga? Tak ada lampu pun saya berak kat situ sebab masa tu saya rasa toilet ni paling dekat. Tapi nak masuk ke bilik tu pun, bilik tu memang menyeramkan sebab tak ada mentol. Betul. Lagi satu bilik 2 tu pun kita memang tak pernah masuk pun. Kita memang kosongkan gitu. Ibarat sebenarnya saya tengah menumpang kat diorang punya toilet. Ya, sebab gelap. Benda-benda gitu kan sebab gelap. Toilet pula tu. Rupanya banyak cerita kat rumah tu Ya. Kita baru cerita sikit. Ini pun sebabkan staff kita orang tiba-tiba nak beritahu macam tu dah. Semua nak spill the tea. Yes. Sebenarnya Sebenarnya semua buat simpan, macam semua macam buat simpan sendiri je lah, boleh tanya. Okey, dapat rasa. Padahal sendiri dah rasa dah. Awal-awal dulu macam tak sedap rumahnya tapi kita tak pernah beritahu, tak pernah bercerita each other. Cuma staff kita orang ni je lah. Tiba-tiba hari tu diganggu. Selepas event. So settle yang pasal cerita-cerita seram tu. Lepas tu kita letak delay. Sampailah kita orang ni buat event. Dan bila kita orang buat event, kita orang ada satu abang van ni yang kita orang memang sangat percaya. Sampaikan orang kata barang, selalu kalau kata dengan yang lain, kita orang akan kata dia balik ke KL untuk masuk ke warehouse, kita orang akan ikut ke sana tau, sebab kita orang nak masukkan barang. Tapi dengan abang van ni, abang Ya ni, kita memang kita punya kepercayaan dekat dia tu sampai kita bagi kunci dekat dia sebab dah macam kira dah macam tim Ciki Foodie dah. Yes. So guys, inilah permulaan untuk cerita Warehouse Ciki Foodie diganggu lagi. Yes. Tetapi untuk cerita ni kita tak akan cerita untuk episod kali ni sebab yang dah ini terlalu yang panjang betul-betul sangat. ini yang betul-betul dia memang Tunjuk. dia memang tunjuk dia ini memang tunjuk diri climax. So kalau korang kata korang nak tengok yang seterusnya, korang komen kat bawah, okey, cakap nak part 2, nanti kita orang akan sambung untuk part yang seterusnya, okey. So kita orang akan cerita kejadian sebenar, kita akan tunjukkan gambar macam mana Safi nampak tu, and bukan pekerja kita orang seorang je yang nampak. bukan Yang seorang. kejadian ni Sebenarnya bukan seorang, tapi ramai. benda ni orang kata tim kita orang dah 2-3 orang kena, dan yang kali ni diorang kena serentak. So masa ni baru kita orang macam buka mata yang okey, benda ni serius. Sebelum ni kita orang macam Safi seorang sebab dia boleh nampak apa semua, so macam ni. Tapi kali ni kita cerita nanti guys, okey. So kalau korang nak, korang komen kat bawah. Nanti kita orang akan teruskan untuk part yang seterusnya, part 2. Cerita seram ni, cerita pasal kita punya warehouse diganggu ni. So jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Dan pada korang masih lagi belum subscribe, korang boleh tekan button subscribe kat tepi tu. Jangan lupa untuk klik alarm button untuk dapatkan notification video baru kami. Dan apa lagi, tekan button merah kat tepi tu dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys.